Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat hafizakumullah. Saya Syumi Ashraf bin Adi Halim, pegawai Hal Ehwal Islam, Pusat Islam Sarawak Skills. InsyaAllah, sebagaimana yang dimaklumi, video berkenaan tentang program dan juga kegiatan ibadah yang akan dijalankan bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini akan dimuat naik melalui TikTok, Instagram dan WhatsApp Pusat Islam Sarawak Skills. Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan jazakumullahu khairan, ribuan terima kasih kepada setiap pihak yang bekerjasama untuk berkongsi maklumat berkenaan tentang program-program bulan Ramadan yang akan dianjurkan. Jadi insyaAllah, mari jom kita tengok apakah program-program dan juga kegiatan ibadah yang akan dijalankan di Sarawak Skills. Program-program Ramadan yang akan dianjurkan di Sarawak Skills terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah program yang sudah dimuktamadkan, ditetapkan tarikhnya. Yang kedua, program yang masih belum ditentukan tarikhnya, namun ada jangkaan bila ia akan berlaku. Baik, jika tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian boleh lihat pada skrin di sebelahan anda boleh lihat beberapa program yang akan diadakan. Yang pertama adalah program Daurah Fiqh Puasa yang akan dijalankan pada hari ini, yakni 8 Mac 2024, di mana daurah ini akan menjelaskan berkenaan hukum hakam dan juga permasalahan berpuasa. Dan ini akan diadakan di bilik seminar Ibu Pejabat Sarawak Skills, Kuching. Program kedua, kita ada program pertandingan video pendek Ramadan dan ia sedang berjalan sehingga 11 Mac. Ini adalah anjuran Sarawak Skills HQ. Program ketiga adalah program sepanjang bulan Ramadan daripada 11 Mac hingga 3 April, yakni program Salat Tarawih, di mana Surau Darul Alami akan menjalankan solat tarawih daripada malam pertama sehinggalah malam yang ke-24, insya-Allah. Selanjutnya adalah program yang dianjurkan oleh Sarawak Skills sendiri, iaitu pengalihan juzuk Al-Quran kepada staf dan juga para pelajar. Dan program ini akan berjalan pada 11 hari bulan Mac. Pada 13 hari bulan Mac, pihak Surau Darul Almi di Ibu Pejabat Sarawak Skills akan menjalankan gotong royong di surau. Selain itu, antara program yang sangat menarik juga akan diadakan adalah program yang diadakan oleh Ibu Pejabat juga, iaitu program rakaman takbir raya dalam kalangan pihak pengurusan atasan dan juga kaki tangan yang berkaitan, termasuk juga AJK, Ahli Jawatan Kuasa Surau Darul Alami, pada 21 Mac. Pada 22 hari bulan Mac, 22 Mac, pihak Sarawak Skills sendiri dan juga Sakti akan mengadakan program majlis berbuka puasa dan tautan kasih Syawal di Masjid Darul Naim Lutong, Miri, pada 27 Mac. Pula unit perkhidmatan pelajar atau dikenali sebagai Student Services Unit akan menjalankan pengagihan bubur lambuk dalam kalangan staf dan juga pelajar, yakni pada 27 hari bulan. Pada 28 hari bulan Mac, iaitu hari peristiwa Nuzul Quran, Pusat Islam Sarawak Skills dan juga Surau Darul Alami akan mengadakan program tazkirah nuzul Al-Quran dan juga program iftar perdana, dan diakhiri dengan program menyantuni anak-anak yatim. Selanjutnya, muslimin muslimat hafizakumullah, adalah kegiatan-kegiatan ibadah yang akan dijalankan pada bulan Ramadan. Ini adalah khusus di Ibu Pejabat Sarawak Skills, Kuching. Antara amal ibadah yang akan dijalankan secara rutin adalah pada hari Jumaat, khusus hari Jumaat pada waktu pagi pukul 7.50 pagi
hingga 8.20 pagi akan diadakan bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 50. Itu adalah khusus pada setiap hari Jumaat. Jadi muslimin muslimat dijemput untuk hadir, untuk memenuhi masa anda semua dengan pahala amal ibadah. Yang kedua adalah kegiatan ibadah membaca hadis-hadis Nabi SAW yang akan dibacakan pada setiap kali selesai solat zuhur. Setelah solat zuhur akan dibaca sebentar dalam sekitar 20 minit berserta dengan penjelasannya supaya kita mendapat manfaat. Kita amalkan ilmu yang telah kita pelajari, insya-Allah. Yang ketiga adalah program tadarus Al-Quran yang dijalankan pada setiap hari kecuali hari Jumaat pada siang hari, yakni yang akan diadakan sebelum solat zuhur. Jadi dalam sekitar 12.20 program 5 pages with Al-Quran akan dijalankan, yakni membaca Al-Quran 5 halaman di surau Darul Ilmi setiap hari dengan bimbingan saya sendiri. Saya akan bimbing sendiri pada setiap hari kecuali hari Jumaat 5 halaman sekurang-kurangnya setiap hari sebelum solat zuhur, insya-Allah. Dan ini program-program ini semua, ibadah-ibadah ini akan dijalankan di surau Darul Ilmi sendiri, insya-Allah. Yang terakhir, muslimin muslimat hafizakumullah, adalah berkenaan tentang solat tarawih dan juga solat witir di surau Darul Ilmi. Memandangkan solat tarawih akan dihidupkan dari hari pertama hingga hari yang ke-24 di Sarawak Skills, maka adalah afdal untuk kami jelaskan berkenaan tentang bagaimana pelaksanaan solat tarawih di sini. Yang pertama sekali, muslimin muslimat hafizakumullah, solat tarawih di sini akan dipimpin oleh imam-imam lantikan yang terdiri dalam kalangan Jabatan Mufti Negeri Sarawak, pegawai hikmah, dan juga imam masjid besar, Masjid Putih di Matang Jaya. Mereka dan saya sendiri juga akan memimpin solat tarawih di surau Darul Ilmi. Maka secara tidak langsung kita tahu bahawa solat tarawih akan dihidupkan secara berjemaah pada setiap hari di surau Darul Ilmi. Jadi muslimin muslimat hafizakumullah dijemput untuk mengamaikan, untuk mengimarahkan surau kita ini, insya-Allah. Dari segi bacaan imam adalah sesuai dengan kemampuan imam. Adapun solat tarawih yang akan diadakan di surau Darul Ilmi adalah berkonsepkan sesuai dengan sunnah baginda SAW yang menekankan lamanya berdiri adalah lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Kerana pahala, kualiti sesuatu ibadah adalah diukur bukan menurut kuantiti semata-mata, tetapi mengambil kira bagaimana kualiti bacaan, kualiti kefahaman. Itu yang penting, insya-Allah. Selain itu, muslimin muslimat hafizakumullah, solat tarawih yang akan diadakan di surau Darul Ilmi juga akan menekankan kefahaman ilmu, khususnya ilmu hadis, di mana pada setiap selang-selang solat tarawih akan dibacakan 3 buah hadis oleh Bilal yang akan bertugas, supaya semua boleh memahami hadis dan mendapat manfaat daripadanya. Adapun jika makmum berkehendaki untuk mengamalkan, untuk berzikir sendiri-sendiri, maka itu dibenarkan. Sebab yang penting di antara celah-celah solat-solat tarawih 2 rakaat hendaklah diisi dengan perkara yang bermanfaat. Pastikan kita faham apa yang kita amalkan. Adapun dari segi pelaksanaan solat witir, muslimin muslimat hafizakumullah, solat witir di surau Darul Ilmi akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang imam perintahkan. Sekiranya imam melaksanakan solat 3 rakaat dengan 2 salam, maka itu boleh. Dan sekiranya imam melaksanakan solat 3 rakaat dengan 1 kali salam, itu pun boleh. Dua-duanya adalah sunnah Nabi SAW. Para imam juga harus mengambil maklum bahawa 15 ta'khir pada bulan Ramadan, solat witir hendaklah disertai dengan pembacaan doa qunut. Maka itulah yang rajih di dalam mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang terakhir adalah berkenaan tentang permasalahan yang lain berkenaan tentang solat tarawih.
Persoalan yang pertama, bolehkah sang imam memegang mushaf ataupun telefon untuk melihat Al-Quran, membaca Al-Quran? Apakah hukumnya berdasarkan mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Hukumnya adalah harus, boleh, tidak berdosa dan tidak membatalkan solat. Yang membatalkan solat adalah pendapat mazhab Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Soalan kedua, bolehkah seorang makmum memegang mushaf ketika imam mengimamkan solat? Jawapannya, sebaiknya jangan. Tugas seorang makmum, afdalnya adalah mendengar apa yang imam bacakan. Soalan ketiga, solat yang manakah yang terbaik? Tarawih dengan 8 rakaat ataupun 20 rakaat? Jawapannya, berdasarkan hadis yang sahih, dua-dua boleh dibuat. Tetapi yang dinilai terbaik oleh Allah Jalla wa fi'ula adalah solat yang paling lama berdirinya. Soalan keempat, apakah hukum tidak solat witir bersama imam sehingga selesai? Jawapannya, anda dah rugi. Anda rugi. Sebab siapa yang solat bersama imam sehingga selesai tarawih dan witirnya, maka dia mendapat pahala solat sepanjang malam. Bayangkan kalau kita tidur pun dapat pahala sepanjang malam kita solat. Kalau kita tak solat sampai habis bersama imam, tak dapat pahala solat sepanjang malam. Kita cuma dapat pahala tarawih malam tersebut sahaja. Sekian, itulah daripada saya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.